Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Ustaz harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Pada hari ini kita akan belajar bidang ibadah. Tajuknya ialah bersuci daripada hadas. Kamu boleh buka buku teks Pendidikan Islam pada muka surat 80 dan 81. Standard pembelajaran 4.1.1 menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya. 4.1.2 menyatakan hukum bersuci daripada hadas berdasarkan dalil nakli. Objektif pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan maksud hadas, pembahagian hadas. 2. Murid dapat menyatakan hukum bersuci daripada hadas. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 80. Bidang yang akan kita belajar pada hari ini ialah bidang ibadah. Unit 1, bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Apa itu hadas? Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Harap kamu bersedia. Perhati dan baca. Murid-murid, perhatikan dengan teliti teks yang akan kita bacakan bersama-sama. Maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contoh, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Baiklah, mari kita ulang sekali lagi. Maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contoh, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Kekotoran maknawi. Tadi kita ada sebut perkataan kekotoran maknawi dalam maksud hadas. Mesti murid tidak faham apa maksud kekotoran maknawi. Maksudnya kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria. Contohnya oleh deria sentuh, rasa, bau, pegang, seperti berhadas kecil atau besar. Maksudnya, contoh hadas kecil, kita buang air kecil, kita kencing, kita terkentut. Jadi, walaupun kita dah bersihkan badan kita dengan air bersih, tetapi untuk kita solat, kita perlu berwuduk. Sekali lagi, untuk membersihkan
kekotoran maknawi. Barulah kita boleh solat, menyentuh Al-Quran setelah kita berwuduk. Itu maksudnya kekotoran maknawi, kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria seperti berhadas kecil atau besar. Faham ya murid-murid? Pembahagian hadas. Hadas terbahagi kepada dua. Pertama, hadas besar, dan pembahagian yang kedua, hadas kecil. Hadas terbagi kepada dua. Pertama, hadas besar. Kedua, hadas kecil. Apa itu hadas besar? Apa itu hadas kecil? Hadas besar, cara bersuci adalah dengan mandi wajib. Bagaimana nak mandi wajib? Nanti kita akan belajar pada masa akan datang. Hari ini kita cuma nak tahu hadas besar, cara menyucinya dengan mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Nanti kita akan belajar ya. Seterusnya, hadas kecil. Bahagian yang seterusnya ialah hadas kecil. Tadi hadas besar, yang ini hadas kecil. Cara bersuci adalah dengan berwuduk. Nak sucikan hadas kecil, kita hanya perlu berwuduk. Sebelum solat, kita berwuduk. Jadi, apabila kita dah berwuduk, kita telah bersih daripada kekotoran dan kita suci untuk mendirikan solat, memegang Al-Quran dan sebagainya. Hadas kecil, cara nak bersuci hanya dengan berwuduk. Faham ya murid-murid? Baiklah murid-murid, cuba lihat bahagian bawah sekali. Soalan dia, nyatakan kepentingan bersuci untuk beribadat. Nyatakan kepentingan bersuci untuk beribadat. Ada budak sedang mandi, dia sedang mandi wajib. Ataupun apa kepentingan kita berwuduk untuk beribadat. Dia suruh nyatakan. Murid-murid tahu tak? Apakah kepentingan bersuci untuk beribadat? Kenapa Allah suruh kita bersuci dulu? Baru boleh kita melakukan solat, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran. Kita mesti berwuduk, kena membersihkan kotoran. Kalau tidak, ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Kerana apa? Ini jawapan dia. Supaya ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan terima ibadah kita, solat kita, tawaf kita, apa-apa yang ibadat yang disyaratkan untuk suci, untuk membersihkan anggota badan kita. Jadi kita kena berwuduk ataupun mandi wajib, baru ibadah kita tadi diterima oleh Allah. Kalau kita melakukan ibadat seperti solat tanpa berwuduk ataupun belum mandi wajib, ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Kita tak dapat ibadah tadi tidak dapat diterima oleh Allah. Jadi itulah syaratnya, kita kena bersih dan suci daripada kekotoran maknawi yang kita belajar tadi. Itulah kepentingan kita bersuci. Faham ya murid-murid? Bagus. Pindah muka surat 81. Lihat hukum bersuci daripada hadas. Apakah hukum bersuci daripada hadas murid-murid? Siapa tahu? Apa jawapan dia?
Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Ulang sekali lagi murid-murid. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Kenapa wajib? Kita diwajibkan untuk bersuci. Ini dalil nakli. Kita ambil daripada dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah firman Allah daripada surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca sama-sama ya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kita ulang sekali lagi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apa maksudnya murid-murid? Jika kamu berjunub, maka bersucilah. Itu maksud dia. Apabila kita berjunub, maka kita mesti bersuci. Apa itu berjunub? Maksudnya kita dalam berkeadaan tidak bersih, dalam keadaan kotor. Jadi kita perlulah bersuci daripada hadas. Yang kita belajar tadi, hadas kecil, hadas besar. Yang ni dinamakan hadas besar. Kalau hadas kecil hanya perlu berwuduk sahaja. Tapi kalau hadas besar, kita perlu mandi wajib. Faham ya murid-murid? Enam sebab berhadas besar. 6 sebab berhadas besar. Hadas besar ada 6 perkara ya, ataupun 6 sebab. Yang pertama, keluar mani. Yang pertama, keluar mani. Apa itu keluar mani? Keluar mani ialah air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang kedua, sebab berhadas besar ialah nifas. Sebut nifas. Apa itu nifas? Nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Siapa yang melahirkan anak? Orang yang melahirkan anak ialah ibu kita. Jadi semasa kamu lahir, darah nifas keluar, maka ibu kita tadi perlulah mandi wajib. Dia sedang berhadas besar. Itu darah yang keluar selepas melahirkan anak. Sebab berhadas besar yang ketiga ialah wiladah. Apa itu wiladah? Wiladah ialah darah semasa melahirkan anak. Dia keluar bersama dengan anak. Darah yang keluar bersama ibu yang bersalin bersama dengan anaknya. Sebab berhadas besar yang keempat ialah mati. Orang mati. Mengapa orang mati? Dia perlu mandi wajib. Mati, orang yang mati, mandi jenazah bagi orang yang mati. Ini kerana untuk membersihkan dia daripada hadas besar.
Jadi kita lihat kalau orang meninggal dunia, dia akan dimandikan ataupun nama mandi jenazah. Semasa mandi jenazah akan diniatkan untuk mengangkat hadas besar bagi si mati. Sebab berhadas besar yang kelima ialah haid. Apa itu haid? Haid berlaku kepada haid darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat sudah baligh. Ini berlaku kepada perempuan yang cukup umur akan keluar darah haid. Jadi apabila habis sahaja darah haid, dia perlu mandi wajib untuk membersihkan diri daripada hadas besar. Sebab berhadas besar yang keenam ialah bersetubuh. Apa itu bersetubuh? Bersetubuh melakukan perhubungan jenis antara suami isteri. Okey, tadi kita dah sebut sebab berhadas besar. Boleh kamu ulang sebut semula? Ada 6 sebab berhadas besar. Yang pertama ialah keluar mani. Yang kedua, nifas, pandai. Yang ketiga, wiladah, bagus. Yang keempat, mati, bagus. Yang kelima, haid. Dan yang terakhir, bersetubuh, bagus. Itu sebab berhadas besar. Jadi apabila berlaku 6 sebab ini, maka kita perlu mengangkat hadas besar untuk menyucikan diri sebelum boleh melakukan ibadah yang disyaratkan suci. Antara perkara yang dilarang semasa hadas besar, pertama, kita dilarang daripada membaca Al-Quran. Orang yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Yang seterusnya, kita tidak boleh menunaikan solat. Orang yang berhadas besar tidak boleh menunaikan solat sehingga dia membersihkan diri daripada hadas besar, baru boleh solat. Yang seterusnya, memegang Al-Quran. Orang yang berhadas besar dilarang, tidak boleh memegang Al-Quran. Seterusnya, dilarang juga melakukan tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Kaabah. Orang yang sedang berhadas besar tidak boleh melakukan tawaf. Dia kena bersihkan dulu baru boleh melakukan tawaf daripada hadas besar tadi. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita buat semakan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kamu telah belajar Unit 1, tajuknya bersuci daripada hadas. Kamu juga telah belajar maksud hadas, pembahagian hadas, hukum bersuci daripada hadas, sebab berhadas besar, dan yang terakhir, perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Jadi, sekiranya kamu masih lagi
kurang faham, boleh ulang semula menonton video ini supaya kamu lebih jelas dan faham. Aktiviti yang perlu kamu lakukan. Pertama, susun menjadi maksud hadas yang sempurna. Buat dalam buku aktiviti muka surat 79. Aktiviti seterusnya, yang kedua, jawab soalan berikut. Yang pertama, tulis pembahagian hadas. Yang kedua, beri maksud dalil nakli berikut. Kamu perlu buat dalam buku aktiviti muka surat 80. Aktiviti yang ketiga, lorek pada sebab-sebab hadas besar. Buat dalam buku aktiviti muka surat 81. Kamu hanya perlu lorek dalam petak yang disediakan sebab-sebab hadas besar. Itu saja aktiviti kita pada hari ini. Ustaz harap kamu dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan belajar secara bersemuka dan kamu perlu menghantar buku yang telah siap. Mari murid-murid kita nyanyi lagu bersuci daripada hadas. Kamu boleh nyanyi bersama-sama. Semoga kamu terhibur dengan lagu ini. Apakah makna hadas ini? Ingat kekotoran maknawi. Tidak sah ibadah terjadi, maka kita perlu bersuci. Ada dua jenis hadasnya, satu kecil dan satu besar. Hadas kecil wuduk semula, boleh ibadah tiap masa. Kedua pula hadas besar, mandi wajib itu caranya. Niat mandi jangan dilupa, head nifas bila dah sebabnya. Jangan sentuh baca Al-Quran, masuk masjid pun perlu tahan. Solat tawaf jangan duluan, ia dilarang dikerjakan. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai di penghujung pembelajaran PDPR. Pada minggu hadapan, kamu akan belajar seperti biasa pembelajaran bersemuka. Jadi, ini adalah sesi yang terakhir. Ustaz harap kamu gembira dan seronok dapat kembali semula ke sekolah. Jangan lupa siapkan tugasan yang diberikan dan kamu boleh hantar semasa kita berjumpa di sekolah nanti. Kita jumpa lagi. Bye.